hadis yang jelas-jelas mengharamkan muzik tak sahih. Yang ada sahih tapi tak jelas. Sebab dia kata imma sarih ghairu sahih wa imma ghairu sahih wa imma sahih wa ghairu sarih. Hadis bab muzik ni minoriti lah kata, minoriti ulama kata, hadis bab muzik ni sama ada ia jelas tapi tak sahih ataupun sahih tapi tak jelas. So pandangan yang kata haram itu mereka berpegang kepada zahir hadis secara mutlak, manakala golongan minoriti mereka melihat dari sudut latar hadis tu. Saya nak tanya berkaitan hadis muzik, bagaimana cara kita nak faham metodologi yang digariskan oleh para ulama? Adakah hadis tersebut merujuk kepada hukum umum atau khusus, dan adakah benar berlaku ijma' dalam pengharamannya? Tuan-tuan dengar muzik? Muzik ni majoriti ulama mengatakan ia haram kecuali gendang. Selain daripada tu, seruling ke, gitar ke, haram. Kerana ada hadis Nabi SAW mengatakan akan ada satu kaum daripada kalangan umatku yang akan menganggap halal, yastahilluna hira wal harir wal ma'azif. Hira menghalalkan perbuatan zina dan menghalalkan sutera bagi lelaki, dan juga menghalalkan muzik. Kemudian Nabi SAW sebutlah Allah Ta'ala akan binasakan mereka dengan menjadikan mereka ni khanazir wal qiradah. Al qiradah wal khanazir, akan jadikan diorang ni jadi beruk dan juga jadi babi di akhir zaman nanti. Jadi majoriti ulama kata muzik ni haram kecuali gendang, kerana gendang ni ada pengecualian. Tapi ada minoriti ulama, antaranya Ibn Hazmin, dan ada seorang tabi'in, saya lupa nama dia, dia menganggap muzik ini secara dasarnya tidak dilarang. Tak dilarang. Yang dilarang itu adalah apabila muzik itu diiringi dengan arak dan juga pelacuran. Sebab zaman dulu mereka ni dok faham hadis tu dia ada latar belakang dia ada latar suasana yang melingkari hadis tu. Ada latar yang mengelilingi dia ataupun melingkari hadis tu. Sebab zaman dulu kalau dengar muzik, dia mesti bawa mari dengan arak, mesti bawa mari dengan pelacur. Zaman dulu. So mereka kata hadis yang jelas-jelas mengharamkan muzik tak sahih. Yang ada sahih tapi tak jelas. Sebab dia kata imma sarih ghairu sahih wa imma ghairu sahih wa imma sahih wa ghairu sarih. Hadis bab muzik ni minoriti lah kata, minoriti ulama kata, hadis bab muzik ni sama ada ia jelas tapi tak sahih ataupun sahih tapi tak jelas. Maka sebab itu mereka takwilkan. Sebab itu mereka takwilkan, mereka kata selagi mana muzik tu tak membawa kepada arak, tak membawa kepada zina, tak bawa kepada maksiat, tak bawa kepada syahwat, dibenarkan. Itu dua pandangan lah. So pandangan yang kata haram itu mereka berpegang kepada zahir hadis secara mutlak, manakala golongan minoriti mereka melihat dari sudut latar hadis tu, latar suasana zaman itu. Kan? Dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia cenderung pada pendapat minoriti itulah. Minoriti itu. Manakala ramai kat ulama-ulama kita dekat Saudi, dia memang tak boleh lah, muzik ni haram. Jadi kalau tuan-tuan berpegang kepada mazhab majoriti, itu lebih selamat lah, lebih selamat. Pegang, saya tak mau dengar muzik ni ustaz, muzik ni tak mau dengar, lebih selamat. Tak ada siapa kata bahaya, memang selamat lah, tak mau dengar. Tapi kalau dia kata saya nak pegang pendapat minoriti ustaz, wallahu alam, saya juga cenderung pada pendapat minoriti. Betul ke ustaz ada ijma'? Ya, sebahagian ulama mendakwa ijma' dalam bab ni. Tetapi
Ada, saya ingat ada 5 siri. Ada seorang ulama daripada Saudi, nama dia Al-Sharif, Syekh Al-Sharif Hatim Al-Auni. Dia ada bahas bab ijma' ni, dan dia berjaya buktikan khilaf telah berlaku di zaman salaf lagi, di antara keharusan ataupun pengharaman muzik ni telah berlaku khilaf daripada awal. Maka ijma' itu tidak berlaku setelah dikaji dan disemak. Tapi saya tak nafikan dalam bab muzik ni ada yang kerah. Saya pun nanti video ni dipotong, habislah saya kenalah lagi. Tapi saya kena sebutlah, memang ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama dalam bab ni lah, ya. Siapa nak ikut pendapat majoriti silakan. Okey. Benarkah dakwaan yang menyatakan khilaf bab muzik termasuk di bawah khilaf yang tidak boleh ditoleransi kerana sebahagian pihak mendakwa dalil-dalil yang mengatakan keharusan muzik sangat tidak kuat berbanding dalil-dalil yang mengharamkan muzik? Ada dalil yang sahih yang dibawa oleh Syekh Sharif Hatim Al-Auni yang menceritakan tentang mendengar muzik ni ada daripada kalangan salafus salih lagi. Dia bawakan daripada, kalau tak silap saya, daripada tafsir At-Tabari. Jadi sebab itu dia mendakwa ijma'. Orang yang kata khilaf dalam bab muzik ni bukan mu'tabar sebab dia kata ada ijma'. Kita dah bincang dah sebelum ni, dalil dalam bab muzik ni tidak ada yang jelas dan sahih. Yang ada sahih tak jelas, ataupun jelas tapi tak sahih. Faham? Yang sahih tak apa jelas, tapi yang jelas pula tak sahih. Antara yang jelas tapi tak sahih, Ibnu Umar dengar muzik daripada jauh. Ibnu Umar tutup telinga. Tutup telinga. Tapi Ibnu Umar kata pada hamba dia, kalau muzik tu dah berhenti, tolong bagi tahu. Dia nak bukalah telinga dia tu, nak bagi dengar balik. Hadis tu tak sahih. Abu Daud sendiri mengkritik hadis tu. Tu yang pertama. Yang kedua, pelik juga. Dia je tutup telinga, hamba tak. Kalau betul muzik tak boleh, takkan hamba dia boleh dengar? Sampai dia kata, kalau dah habis nanti bagi tahu saya balik. Situ tak, macam pelik sikit lah. Syekh Abdullah Al-Judai ada menulis bab ni. Walaupun ada sebahagian hujah dia tak apa kuat, tapi seingat saya, yang antara yang hurai panjang berkenaan dengan isu ni dalam 5 video dia, 5 jam dia hurai, kalau tak silap saya lebih kurang 5 jam. Syekh Sharif Hatim Al-Auni, dia berpegang kepada muzik haram. Dia tu sendiri pegang muzik haram, tapi dia kata nak kata ijma' dalam masalah ni tak kuat. Tak ada ijma', khilaf mu'tabar. Nasihat saya, kalau tuan-tuan tak nak dengar muzik lagi, selamat. Sekali bila saya kata khilaf mu'tabar, tuan-tuan kata, oh lepas ni boleh lah ustaz, itu cucuk langit lah ustaz. Tak payah. Tak payahlah. Kalau memang tuan-tuan tak nak dengar, dia kata ustaz saya tak mau dengar, buang masa saya nak dengar Quran, nak dengar kuliah, itu lagi baguslah. Yang ni kita bincang hukum. Yang lebih baik tak payah dengar. Boleh faham? Baik.